Kalau berlaku perpecahan di kalangan umat Islam di situ, di kampung itu kerana mulut kamu tanggunglah. Tok Khatib. Tak boleh nak kata saya tak tahu. Itu jawapan lebay-lebay. Ya, itu jawapan lebay-lebay. Selalunya daripada orang politik lebay, dia jawab tak tahulah. Cuba tengok dalam parlimen. Ya. Bila tanya aja pasal apa? Judi naik. Tak tahu, kita tak tahu. Itu Menteri Kewangan. Ya. Itu hari masa kerajaan kamu perintah 3 bulan. Nek Elin filekan isu ini di mahkamah. Kenapa kamu tak lawan waktu itu? Kenapa kamu tidak berdemo waktu itu? Kenapa kamu tak buat solat hajat di mahkamah waktu itu? 2 mahkamah kamu lalui. Di zaman kamu pemerintah, kes Nek Elin ini. Kenapa tidak berdemonstrasi? Kenapa tidak solat hajat depan mahkamah ketika itu? Saya tak tahu. Saya tak tahu. Tidur masa itu. Lena habis lebay-lebay. Sebab apa? Dapat dedak. Ya, dapat gaji besar. Duduk kereta mewah. Ada pengawal peribadi. Maka mereka lalai. Tak sedar apa-apa. Tak sedar apa-apa, saudara. Cermin gelap kereta. Tak nampak apa-apa dah kat luar. Bila dah jadi pemangkang, baru terjaga daripada Lena. Baru terasa, oh Nek Elin ni cabar ni. Oh ini tak boleh jadi ni. Ni cabar Islam ni. Baru terasa. Masa jadi kerajaan, tak tahu. Tak tahu. Jawapan tak tahu. Kenapa tak boleh? Kerengga banyak. Kerengga banyak. Kenapa RU 355 tak boleh buat? Kerengga banyak. Kerengga banyak. Ini kerja jadi kerajaan nak ambil mudah. Sikit pun tak nak menggunakan akal. Sikit pun tak nak berusaha. Yang dia pandai, cari salah orang. Cari kelemahan orang. Bila dia bagi peluang, tu benda pun tak boleh nak buat. Hari ni Menteri Agama kata apa? Nah, hari ni Menteri Agama kata RUU 355 insya-Allah di bawah kajian perpaduan kita akan laksanakan tahun ini. Kita akan bawa di parlimen tahun ini. Bila saya sebut RUU 355, apa yang saudara faham? Inilah benda yang dibawa oleh Haji Hadi dulu. Yang Haji Hadi kuda dulu inilah dia. RUU 355 ini. Yang Haji Hadi bawa berlari-lari dengan jubah dia pergi ke parlimen. Nak bawa RUU 355 ni. Tak sabar-sabar. Orang kata tunggu dulu Lebay Hadi. Lebay Hadi tunggu dulu. Kita bincang dulu Lebay Hadi. Bagi raja-raja faham dulu. Kita bincang dulu dengan majlis peguam dulu. Macam mana nak buat? Oh, tak usah, tak boleh dengar. Amba nak bawa. Siap bawa usul persendirian. Private member bill. Tak nak bawa atas nama parti. Sebab dia nak jadi hero. Sebab dia akan dijulang sebagai hero. Jadi dia bawa atas usul nama dia. Usul peribadi. Private member bill. RUU 355 dia bawa ke parlimen. Maka orang pun sambut Haji Hadi kat parlimen. Takbir kat parlimen. Sebab dia nak bawa RUU 355. Dia kumpulkan anak murid tahfiz dekat parlimen. Dan saudara, bawa bas rombongan anak murid tahfiz ni. Dia kudanya anak murid tahfiz pergi ke parlimen sambut Haji Hadi sebab nak bawa RUU 355. Bawa sepeda, banner, spanduk, Wira Islam, Wira Pejuang Islam. Haji Hadi pun kan tersenyum sumbing mulut dia. Masuk dalam parlimen, baca usul. Baca. Wah, kita ingat ni serius dah ni. Pasal dah baca dah. Saya MP Abdul Hadi bin Awang, ahli parlimen Marang. Dengan ini membawa usul. Dia baca lah. Pom macam kita dengar. Ya, keadilan waktu itu dengar. Amanah pun dengar. Dia baca. Oh, serius betul Haji Hadi ni. Naknya Haji Hadi kepada RUU 355. Kan? Kita fikir macam tu. Kan? Tunggu baca. Tak siapa bantah pun. Masa dia baca, kalau saudara buka balik YouTube Sidang Parlimen, waktu dia baca itu tidak ada siapa yang bantah. Keadilan ke DAP tak bantah. Kita dengar aja macam mana kita dengar orang tua masa kita kecil dulu. Masa kita nak tidur, kita dengar atuk kita, kita nak tidur, atuk kita bawa cerita sang kancil, ya, dengan arnab, cerita, ya, kancil dengan buaya, macam tu lah. Macam dengar cerita kan tu. Lena kita dengar. Haji Hadi baca. Lepas tu speaker kata, okey, marah? Nak bahas ke tidak? Oh, saya tangguh dulu. Tangguh. Tangguh sesi akan datang, dia kata. Tak apalah, kita kata, mungkin dia tak nak bahas hari ni. Ya? Dia tak ada prepare apa-apa. Dia minta tangguh sesi akan datang. Okey, tak apa lagi. Masuk sesi parlimen akan datang, tanya lagi.
Marang macam mana usul tu nak bahas tidak? Tangguh lagi. Sampai ke wakil DAP. Dalam Pakatan Harapan dan amanah dan keadilan. Ahli parlimen kita pula yang bangkit di parlimen. Kita bagi tahu Marang, Marang, bahaslah. Kita yang pula minta bahas. Dia minta tangguh, pasal dia yang bawa. Ibarat macam orang, kita pinang anak dara orang, bersungguh-sungguh ni. Kita bagi tahu kampung, aku nak pinang anak dara dia. Aku nak pinang anak dara dia. Aku nak pinang anak dara dia. Okey, tak apalah, pergilah pinang. Pergilah pinang ni, Minang. Setiba sekali, orang tanya bila nak kahwin. Tangguh. Orang kampung tanya, bila nak kahwin ni? Pinang dah. Tangguh. Maka menjadi persoalan, engkau nak kahwin ke tidak? Engkau nak ke tidak perempuan ni? Yang kau sibuk satu kampung kata nak minang ni pasal apa? Bila orang tanya bila kahwin, tangguh pasal apa? Maknanya mungkin ada masalah zahir ataupun batin, ataupun tak cukup duit. Kalau macam itu, janganlah tergopoh-gopoh sangat duk minang. Dah tahu duit tak ada, dah tahu batin tak mampu, janganlah sibuk satu kampung, duk sibuk nak minang orang. Nak tunjuk awak ni hero sangat. Bila orang tanya bila nak kahwin, tangguh. Masuk bulan depan tanya lagi, bila nak kahwin ni? Tangguh sampai hilang kerajaan saudara. Sampai dia jadi kerajaan, langsung tak sebut. RU 355 ni cuma dikemandangkan dalam ceramah-ceramah politik. Digunakan RU 355 ini dikemandangkan dalam ceramah-ceramah politik. Atas membar masjid dikemandangkan. Sampai ke ada ustaz di utara sana, dalam ceramah agama dia sebut apa? Dia sebut, kawan, kalau kawan tak sokong RU 355 kawan, nanti mati kami tanam jirat. Sampai ke tahap itu, saudara. Nak menjiratkan orang. Bila kita sebut nak menjiratkan orang, bermakna kita telah mengkafirkan orang. Sebab tu saya katakan, kafir-mengkafir ini mula bermain. Orang kata, mana ada, kita tak pernah kafirkan orang. Jangan berselindung dengan bahasa dan ayat. Jangan kita bodoh. Bila kita kata orang nak masuk jirat, maksudnya kau nak kafirkan orang lah. Istilah jirat ini untuk orang bukan Islam. Sebab itu kawan ketika itu tertunggu-tunggu dalam parlimen. Orang dah hukum dia dah. Orang dah bagi warning kat dia. Tak sokong RU 355, mati masuk jirat. Jadi kawan tunggulah. Nak tunggu, nak sokong ke tak sokong ni? Tunggu. Tunggu punya tunggu, saudara. Sampai Haji Hadi masuk AJN. Ulang kali, 4-5-6 kali Haji Hadi keluar masuk AJN. Tak pernah muncul dalam parlimen. Tak pernah dibahas pun dalam parlimen. Suatu mereka pemangkang pun, mereka diberi peluang untuk bahas. Sampailah mereka jadi kerajaan pun, mereka ada kuasa. Menteri Agama mereka, Menteri Undang-Undang pun daripada PAS, Menteri Agama daripada PAS. Tak pernah dibawa dalam parlimen RU 355, saudara. Hari ini, saya nak bagi tahu kepada walaun-walaun yang ada dalam room ini. Hari ini, bawah kajian perpaduan, di bawah PMX, yang kamu kata anti-Islam, yang kamu kata LGBT, yang kamu kata nak buang mahkamah syariah ini, yang kamu kata mengekalkan pelanggaran penjajah, yang kamu kata nak laksanakan undang-undang penjajah, kerajaan inilah hari ini Menteri Agama kata RU 355 akan dibawa di parlimen pada tahun ini juga. Ini saya nak beritahu walaun. Orang yang kamu tuduh itulah setahun lebih saja boleh bawa RU 355. Kamu 33 bulan sebut pun tidak. Kamu nak gunakan ini dalam ceramah politik, nak dapat modal politik, dan hasil fitnah kamu itulah kamu dapat berapa negeri baru ini, terutamanya negeri majoriti Melayu. Bukan kerana kekuatan kamu, bukan kerana kebenaran kamu, tetapi kerana tipu daya kamu, fitnah kamu, dan kamu menunggang agama, maka kamu dapat kuasa itu. Kalau manusia yang gunakan akal, dia tahu kerajaan mana sebenarnya lebih serius untuk mengangkat martabat Islam. Dan puak mana
yang selama ini menunggang agama untuk mendapatkan sokongan. InsyaAllah, Datuk Naim sebut hari ini, ya, keluar berita hari ini, RU355 yang Haji Hadi canang-canangkan, yang Haji Hadi sibuk nak bawa, akhirnya yang bawa nak laksanakan adalah di bawah kerajaan perpaduan, di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang kamu kata kalau dia jadi Perdana Menteri, LGBT akan berdosa. Yang kamu tuduh kalau dia jadi Perdana Menteri, budak-budak sekolah akan pakai seluar pendek, perempuan pakai skirt. Yang kamu tuduh macam-macam. Manusia inilah akhirnya menunaikan hajat dan cita-cita Haji Hadi. Mana Haji Hadi sekarang? Setelah keluar kenyataan ini, ada Haji Hadi ucap terima kasih? Ada Haji Hadi ucap tahniah? Takkan ada, saudara. Takkan ada. Malah percayalah, saudara. Percayalah. Apabila usul RU355 ini dibawa ke Parlimen, dia akan cari juga salah di mana-mana salah. Walaupun idea tu idea dia. Tetapi kalau Anwar yang bawa, kalau kerajaan Anwar yang bawa, dia tetap akan mencari di mana saja kelemahan. Dia akan kata itu penghinaan kepada Islam. Oh, RU355 ini bukan hudud. Dia akan pergi ke situ. Percayalah cakap saya. Kami bukan nak RU355. Yang kami nak hudud. Apa barang RU355 ni? Saya nak hudud. Dia akan berbunyi macam tu. Walaupun dia punya idea. Tapi sebab kerajaan perpaduan yang buat, dia kata apa? Islam bukan nak RU355. Islam nak hudud. Kami nak siapa yang mencuri potong tangan. Orang yang fikiran yang menjahat, dia takkan pernah nak terima kebenaran. Percayalah, saudara. Percayalah. Bentang dekat Parlimen nanti, saudara dengarlah suara-suara lebay ni. Tetap dia akan salah. Dia akan cari mana-mana salah. Ibarat anjing kurap yang lapar, dia akan cari mana-mana bangkai yang dia jumpa di tepi-tepi longkang. Dia akan makan, saudara. Ini yang saya nak beritahu. Sebab itu, kita berikan masa dan ruang kepada kerajaan perpaduan ini, terutamanya Bahawa Menteri Agama, untuk bawa RU355. Pedulikan lebay-lebay bangsat ini. Ya, yang penting nawaitu kita ikhlas. Yang penting nawaitu kita Allah tahu kenapa kita nak bawa RU355 ini. Bukan kerana lebay, bukan kerana Hadi yang bawa. Kalau saudara tak percaya, tunggu. Bentang nanti. Mereka akan cari salah. Sebagaimana Haji Hadi mempertikaikan nama kerajaan Madani dalam Parlimen. Dan dia ceritakan di luar. Ini Malaysia Madani. Madani yang dibawa oleh Anwar Ibrahim, oleh PMK ini tidak menepati ciri-ciri Islam. Ini bukannya negara Madinah. Madani itu berasal daripada Madinah. Apakah negara ini pentadbirannya sama seperti Madinah? Ada pertikaikan, saudara. Sebab apa? Sebab idea kerajaan Malaysia Madani ini datang daripada Anwar Ibrahim. Mereka pertikaikan. Oh, Madani ini bukan menepati ciri Islam. Tetap mereka pertikai. Kita sendiri pun tak nak pertikai kerajaan dia. Waktu dia jadi kerajaan 3 bulan, letaklah satu Malaysia ke, keluarga Malaysia ke, apa pun. Kita tak pertikai, saudara. Itu hanya nama, hanya slogan. Yang kita tegur pentadbiran, urus tabir, itu yang penting. Letak nama boleh letaklah, saudara. Wawasan 2020 ke, satu Malaysia ke, keluarga Malaysia ke. Dulu Pak Lah buat Islam Hadari. Nama Islam juga Islam Hadari. Kita tak pertikai pun atas nama itu. Yang kita tegur, kata kedua. Dasar dia. Penyelewengan, rasuah, kezaliman, ketidakadilan. Ini yang kita pertikai. Tapi Haji Hadi, nama Malaysia Madani itu jadi isu pada dia. Sebab apa? Sebab dia jadi kerajaan. Dia tidak ada slogan. Kerajaan PN apa dia slogan dia? Yang popular. Nak popular macam mana? Jadi Perdana Menteri dalam berapa tahun? 2 Perdana Menteri. Nak cipta slogan pun tak ada popular, datang pula Perdana Menteri satu lagi. Sebab kerajaan khianat. Kerajaan tidak ada keberkatan.
Bila kamu jadi kerajaan tak mampu, bila kamu jadi kerajaan gagal, kamu sakit hati dan dengki kepada kerajaan PMX. Sebab musuh yang kamu lawan sekian tahun, puluhan tahun, manusia yang kamu lawan itu, akhirnya Allah angkat menjadi Perdana Menteri. Ini yang menyakitkan hati kamu. Ini yang menjadikan kamu, dua manusia dalam Malaysia ini, yang paling anti dengan Anwar Ibrahim, Mahathir Mohamad dan Hadi Awang. Dua manusia ini, saudara, yang cukup benci dengan Anwar Ibrahim, Haji Hadi dan Mahathir Mohamad. Mereka puluhan tahun nak menentukan supaya Anwar tidak menjadi pemimpin. Sebab tu tak pelik kedua-dua orang ini bergele-gele masuk AJN. Tekanan. Bila Anwar jadi Perdana Menteri, lagi kerap mereka masuk AJN. Bertukar-tukar shift. Hadi masuk, Anwar duduk luar. Hari ni Mahathir masuk. Dulu Hadi masuk AJN, Mahathir duduk luar. Dia serang Anwar macam-macam, Mahathir kat luar ni. Bila dah penat, dia pun tak cukup nafas, bateri dah habis, dah kong. Mahathir pula masuk AJN, Hadi pula keluar. Hadi pula serang sekarang ni. Bergele-gele, shift masuk AJN, keluar, aku rehat dulu dekat AJN. Engkau keluar ni, kau attack Anwar. Jangan lupa attack Anwar. Okey, aku dah penat dah, kena masuk AJN pula. Okey, Mahathir keluar, serang. Inilah kerja dua ekor ni. Bergele-gele. Nak melawan Anwar. Ada Anwar pelik. Ada Anwar kan? Tak kan? Sakat serangan Mahathir ni dengan serangan Hadi ni ingat beri kesan kepada Anwar. Dia dah diuji lama, saudara. Bukan sekadar serangan fitnah daripada mulut Mahathir dan Anwar. Dia rasa lebih pada itu. Maka pada dia, serangan seperti itu tidak memberi bekas. Serangan Mahathir dan Hadi ini hanya bagi kita, layak kita saja, yang level-level saya ni je pun, dengan kawan-kawan, untuk berdepan dengan mereka. Bukan level Anwar untuk berdepan dengan mereka. Okey, habis pasal RU 355. Saya ucap tahniah kepada Menteri Agama kerana akhirnya bawah kajian perpaduan kita menggunakan kuasa yang ada, yang Allah pinjamkan kepada kita ini untuk memperkasakan Mahkamah Syariah dengan membawa RU 355 pada tahun ini, insya-Allah. Pedulikan lepas ini lebih nak kata apa. Seperti mana yang saya sebut tadi, dia akan kata, oh kami bukan nak RU 355, yang kami nak Allah hudud. Dia akan pergi kat situ, saudara. Percayalah. Oh, RU 355 ini tidak Islamik. RU 355 ini tidak ada dalam Quran. Mana ada Nabi sebut RU 355? Mana ada dalam Quran menyatakan RU 355? Tak ada. Yang ada hudud. Kami nak hudud. Dia kan main lagu ni lepas ni. Sebab apa? Sebab bukan mereka yang bawa. Sebab bukan mereka yang usahakan. Orang lain usahakan. Jadi mereka nak mereka sendiri yang bawa. Bila bagi peluang bawa, tak bawa. Bagi peluang bahas, tak nak bahas. Bila diberi kuasa, tak nak buat. Sibuk nak jadi menteri. Nak jadi duta khas Timur Tengah bertaraf menteri. Orang suruh jadi duta khas Timur Tengah. Bukan suruh jadi duta khas Pantai Timur. Duduk di Marang je tak keluar-keluar. Satu lagi sebentar lalu, saya nak sentuh berkenaan dengan sikitlah ni. Hari ni saya baca kenyataan MP Rompen. MP Rompen, saya nama saya lupa dah. Saya orang yang jahat-jahat ni saya tak ingat nama dia. MP Rompen di PN lah ni. Dia kata ada broker jumpa dia, cuba pujuk dia sokong kerajaan perpaduan. Dia kata, tapi dia tak sebut nama broker tu. Sebab tu saya nak cabar MP Rompen. Kalau betul ada broker tu, sebut nama. Kalau setakat nama broker-broker ni kita dah dengar banyak kali dah. Itu orang kata broker datang parlimen lah, broker kepala botak lah, broker macam-macam nama kau sebut. Broker dia datang ke Gua Musang lah, apa semua. Macam-macam broker. Satu pun kamu tak buat aduan. Satu orang pun kamu tak sebut nama. Sebut nama.
supaya kita boleh ambil tindakan. Kalau ada unsur rasuah, yes, kita akan ambil tindakan kepada mereka. Tak pedulilah broker itu daripada kajian perpaduan dan tidak. Tapi kalau ada tawaran rasuah, harus diambil tindakan. Tapi kamu kena bantulah. Sebutlah nama. Jangan sekat broker-broker je. Nanti sebut broker-broker, dah sekali kamu juga menyokong kerajaan perpaduan. Bila kamu sokong kerajaan perpaduan, Muhyiddin berkata lah, oh ini broker, dia pernah sebut pasal broker, sebab itulah dia masuk, dia kata. Sekarang ni kita cabar. Kamu dah kata hari ni, kamu mengelak kenyataan, ada orang jumpa kamu di Rompin, untuk pujuk masuk kerajaan perpaduan. Apakah memujuk menyertai kerajaan perpaduan itu rasuah? Tidak. Tapi kalau kamu dipanggil masuk kerajaan perpaduan dengan menawarkan satu jawatan atau kedudukan, yes, itu rasuah. Jadi kalau betul, buat aduan. Jangan cakap di media saja. Kamu tak nak masuk pun tidak ada masalah, wahai Rompin. Kamu masuk ke tak masuk ke kerajaan kami. Perpaduan dah kuat sekarang ini. Tidak ada masalah kamu tak masuk pun. Tapi jangan buat fitnah. Kalau betul ada orang jumpa kamu, broker jumpa kamu, menawarkan sesuatu yang kamu rasa itu rasuah, saya cabar MP Rompin supaya buat laporan. Buat laporan. Jangan sembang-sembang kosong. Tak ada perlunya kami nak rasuah kamu. Lainlah kalau dia cirit dulu. Sebab dia tidak ada kekuatan. Dia hanya ada sedikit ahli parlimen yang sokong dia. Dia ada 114, 115 saja. Jadi Perdana Menteri. Ada pentingnya dia menawarkan jawatan menteri, puluhan menteri. Sampai 74 menteri. Duta-duta khas pun ada. Penasihat berterak menteri pun ada. Sebab apa? Sebab takut jatuh. Jadi tak pelik kalau zaman dia cirit dulu. Dia boleh beli mana pelacur-pelacur politik. Dia boleh beli. Sebab dia tidak cukup kekuatan. Tapi bawah kerajaan PMB ini, dia dah lebih pada kekuatan. Tak ada 5-6 orang dia boleh PN sokong dia pun. Dia dah 148 saudara. 148 dah lebih lah. Dah cukup jumlah. Lebih dari cukup. Tambah pula 5-6 orang lagi. Dah cukup jumlah. Lebih dari cukup. Dan Rompin ni kalau tak ada pun tidak menambah. Kalau ada pun tidak menambah. Tak ada tidak mengurang. Wahai Rompin. Kalau ada unsur rasuah, sila buat report polis. Saya cabar MP Rompin. Kalau kamu tak buat report, menandakan kamu berbohong. Kamu rasa kamu hebat. Kamu rasa kamu bernilai. Sehingga kita terliur untuk mengambil kamu masuk dalam. Kirim salam, wahai Rompin. Okey. Sebelum saya nak tutup. Saya pun nak tutup kan ni. Kalau ada kawan-kawan nak naik, saya bagilah sekejap pun. Kalau tak ada, saya habiskan. Terima kasih kepada rakan-rakan yang share gift. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Tuhan memberikan, menambah rezeki anda semua. Yang penting dalam perjuangan ini, saudara, nawaitu kita, nawaitu kita. Betul, saya setuju bahawa niat kita, apa pun yang kita nak lakukan, hendaklah perbetulkan niat kita. Apa saja yang kita buat. Berpolitik pun macam itulah. Sebab apa kita berpolitik? Nak jadi wakil rakyat tak salah. Nak jadi ahli parlimen tidak salah. Nak jadi menteri tidak salah. Nak jadi ketua cabang tidak salah. Tidak salah, saudara. Itu hak kamu nak milih apa saja jawatan yang kamu nak untuk kamu berkhidmat. Yang pentingnya, nawaitu kita nak jawatan itu untuk apa. Yang pentingnya kita dapat jawatan, jangan pijak kepala kawan. Itu yang penting. Ini amalan, amalan. Inilah juga amalan saya dalam politik. Saya pernah tidak ada jawatan. Saya pernah jadi ketua cabang. Saya pernah tidak jadi ketua cabang. Tidak ada masalah bagi saya. Tidak ada masalah bagi saya. Jangan kalah dalam pertandingan. Kita mengajuk. Marah ke parti, serang parti. Bila kita tewas dalam pemilihan parti. Kerana bila kita kalah dalam pemilihan parti, kita mengajuk, tarik handbrake, tak nak dah berpolitik. Jangan macam itu. Sebab tujuan kita politik untuk apa? Jawatan ini untuk kita memberikan khidmat kita. Kalau kita tidak ada jawatan, boleh kita salurkan khidmat kita dengan cara yang lain. Kalau saya ketua cabang keadilan contoh, mungkin saya tidak ada masa buat live. Banyak kerja-kerja, program-program lain yang saya kena buat. Yang lebih utama sebagai ketua cabang, saya kena buat mesyuarat, saya kena tentukan wanita, AMK bergerak, program-program sana, program sini buat. Tak ada masa banyak untuk live. Bila saya tidak jadi ketua cabang, saya ada banyak masa untuk saya memberikan perkhidmatan saya melalui live dan media sosial, YouTube, TikTok dan sebagainya. Jadi kedua-duanya sama, saudara. Yang pentingnya kita nak masuk politik untuk apa? Jawatan bukan ada masalah jawatan. Kalau kamu bercita-cita nak jadi ketua cabang, okey, tidak ada masalah. Bercita-cita jadi calon, boleh bercita-cita jadi calon, tak ada masalah.
Bercita jadi ahli parlimen pun boleh. Bercita jadi menteri boleh. Bercita nak jadi Perdana Menteri pun boleh. Tapi dengan syarat, dengan cara yang betul. Jangan fitnah orang kerana kamu nak naik. Jangan pijak kepada kawan. Ya, pijak kepada orang kerana kamu nak naik. Naiklah dengan keupayaan diri sendiri. Kalau ada berkempen, lah dengan cara sihat. Jangan berfitnah. Ya, dan kita teruskan perjuangan. Kalau kita menang ataupun kalah, yang pentingnya ya, kita niat kita betul untuk perjuangan ini. Mudah-mudahan kalau kita tak dapat apa-apa di dunia ini, insya-Allah Allah akan beri kita di akhirat. Ya. Jadi saya rasa cukup sampai sini. Tak ada kena naik ke? Saya rasa cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Saya cuma nak sentuh dua perkara tadilah ya, berkenaan MP Rompin. MP Rompin ni sebentar lalu, dan tentang RU355. Alhamdulillah, akhirnya ya kita berjaya menunjukkan kepada umat Islam di Malaysia bahawa Kerajaan Perpaduan adalah kerajaan ya, yang sentiasa melakukan usaha yang terbaik. Kita tak kata perform, ya, kita tak kata semuanya okey. Ada kelemahan-kelemahannya saudara. Tapi yang penting ya, jangan kita lakukan satu perkara yang boleh mengakibatkan ya, rompakan wang rakyat, keterisan dan sebagainya. Ya, kelemahan boleh dibaiki, tapi penyelewengan itu kita elakkan. Ya, terima kasih banyak kepada saudara. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.